Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam video yang ringkas ini, saya nak cerita tentang ganti nama diri aku dalam bahasa Arab, iaitu Ana. Baik, bila sebut Ana, semua tahu. Terjemahannya ialah aku. Baik, persoalannya bagaimanakah ganti nama diri aku ni yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Baik, untuk menjelaskan itu saya kena kaitkan dengan bahasa Inggeris sikit supaya lebih faham insya-Allah. Baik, di depan tuan-tuan dan puan-puan ini saya ada bentangkan beberapa perkataan yang berpasangan, yang mana perkataan itu terdiri dari ganti nama diri saya. Baik, orang Selangor kata saya ataupun aku. Kalau dekat Kelantan mereka kata kawe. Kalau dekat Perak mereka kata teman. Kalau dekat Indonesia mereka kata gue. Ada yang menggunakan amba, ambo dan macam-macam lagi lah. Baik, sekarang saya nak terjemah perkataan yang terdiri dari ganti nama diri saya ini ke dalam bahasa Inggeris. Baik, tengok contoh yang pertama. Telefon saya. Dalam bahasa Inggeris, orang Inggeris kata iPhone. Contoh yang kedua, kawan saya. Kawan saya pun sama guna friend. Yang ketiga, rumah saya. Orang Inggeris kata house. Baik, sekali dengar saja, automatik semua orang akan kata ustaz ni sesat. Ustaz ni bawa ajaran sesat. Sebab apa sesat? Sebab semua orang tahu bahawa tak boleh guna ganti nama diri kat sini. Baik, mari tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, telefon saya. Baik, saya kat situ adalah pemilik telefon. Maka tak boleh guna I kat situ salah. Sebab saya kat situ adalah pemilik. Kalau pemilik, orang Inggeris kata kena guna my. Dan orang yang dah belajar bahasa Inggeris semua tahu kat situ kena guna my. Sebab apa? Sebab saya kat situ pemilik. Jadi tak boleh guna kena guna my. Baik, contoh yang kedua, kawan saya. Kalau kata friend pun salah juga, tak boleh guna salah kat sini. Orang yang dah belajar bahasa Inggeris kata kena guna my. Sebab apa? Adakah saya tu pemilik kawan? Bukan, kat situ bukan pemilik, tapi saya kat situ berada selepas kata nama. Orang Inggeris kata kalau ganti nama diri saya selepas kata nama kena gunakan my. Kalau guna tak boleh, salah. Baik, yang seterusnya, rumah saya. Dalam bahasa Inggeris house, salah juga tak boleh guna kena guna my. Baik, kena guna my kat situ sebab saya berada selepas kata nama. Orang Inggeris kata kalau selepas kata nama ataupun pemilik, saya tu pemilik, maka kena guna my house, my car, my pen, my husband, my work, my home. Kalau saya tu selepas kata nama atau pemilik, maka kena guna my, tak boleh guna Baik, sekarang kita nak terjemah perkataan ini ke bahasa Arab pula, dan itulah tujuan utama kita nak belajar bahasa Arab. Baik, dalam bahasa Arab tadi saya kata aku, dalam bahasa Arab ana. Kalau saya tak kata pun semua orang tahu bahawa aku dalam bahasa Arab, orang Arab kata ana. Baik, tapi dalam ayat ini, untuk terjemahan perkataan yang berpasangan ini, saya tidak boleh menggunakan ana. Kalau dalam bahasa Inggeris tadi tak boleh guna maka dalam bahasa Arab pula tak boleh guna ana. Jadi nak guna apa? Baik, mari kita tengok jawapan kepada persoalan tadi. Tadi saya kata tak boleh guna ana. Jadi nak guna apa? Jawapannya ialah orang Arab kata kena guna ya. Baik, mari tengok terjemahan perkataan yang pertama, kawan saya. Orang Arab kata sodiki. Baik, saya kat situ orang Arab kata berada selepas isim. Berada selepas kata nama. Kata nama orang Arab panggil isim. Baik, kalau selepas kata nama, maka tak boleh saya menggunakan ana. Kita kena guna ya. Baik, yang seterusnya, telefon saya. Saya kat situ pemilik.
Kalau pemilik pun sama, kena guna ya. Yang berikutnya emak saya. Saya kat situ selepas kata nama. Kalau selepas kata nama kena gunakan ya. Baik, semua huruf ya tu, ya yang dekat ujung tu terjemahannya ialah saya. Baik, untuk lebih jelas, mari kita tengok contoh. Kat sini saya bawakan contoh satu ayat yang kita selalu baca. Bacaan ini kita baca dalam solat, iaitu dalam doa iftitah. Doa iftitah panjang tapi tak mampu nak bawa semua, tak cukup masa, kita ambil sebahagian saja. Baik, sebahagian dari doa kunut yang kita selalu sebut, bunyinya ialah inna salati wa nusuki. Baik, mari tengok terjemahan ayat ni. Kita tengok dahulu terjemahan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayunya, sesungguhnya solatku, ibadahku. Baik, perhatikan di situ. Saya ulang lagi sekali terjemahannya. Sesungguhnya solatku, ibadahku. Baik, itu terjemahan bahasa Melayu. Mari tengok terjemahan bahasa Inggeris. Indeed my pray and my worship. Baik, ini terjemahan bahasa Inggeris. Saya telah boldkan. Yang atas ni terjemahan bahasa Melayu. Baik, mari tengok ayat Arabnya. Tengok dekat situ perkataan solatku. Baik, solatku dalam bahasa Arabnya solati. Perkataan aku di situ, saya kat sini, aku, saya ke, kawan ke, teman ke, dekat sini dia berada selepas kata nama. Maka tak boleh guna ana. Kita kena guna huruf ya. Kalau dalam bahasa Inggeris tak boleh guna I. Tak boleh guna I, kena guna my. Baik, yang seterusnya tengok dekat ujung tu, ibadahku. Ibadahku dalam bahasa Arabnya wa nusuki. Baik, perkataan nusuki. Nusuki terjemahannya ibadahku. Ganti nama diri aku tu, dia berada di belakang. Dia berada selepas kata nama. Maka dalam bahasa Arabnya kena guna ya. Tak boleh guna ana. Kalau dalam bahasa Inggerisnya tak boleh guna I, kena guna my. Sebab apa? Sebab ganti nama diri saya tu, aku tu, dia berada selepas kata nama. Kalau selepas kata nama dalam bahasa Arab, orang Arab kata tak boleh guna ana, kena gunakan huruf ya. Ya tu dia ada makna. Maknanya ialah saya, aku, kawan, teman ataupun hamba. Baik, mari tengok satu lagi contoh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rabbi lasami'ud du'a. Baik, ini adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Mari tengok terjemahan dalam bahasa Melayunya. Baik, saya ulang lagi sekali ayat tadi. Inna rabbi lasami'ud du'a. Terjemahan dalam bahasa Melayunya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Baik, mari tengok terjemahan dalam bahasa Inggeris. Indeed my Lord is the hearer of supplication. Baik, kalau silap nada bahasa Inggeris tu minta maaf ya. Sebab bukan guru BI, guru bahasa Arab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada topik yang kita nak khususkan tadi. Tadi kita fokus kepada ganti nama diri aku ataupun saya. Baik, dalam ayat ni ada satu ganti nama diri aku kat sini. Dalam ayat ni ganti nama diri saya ni, aku ni, dia duduk dekat perkataan Tuhan. Baik, Tuhan ialah kata nama. Tadi kita dah sebut bahawa kalau aku selepas kata nama, kalau terjemah ke bahasa Inggeris tak boleh guna I, kena guna my. Kalau terjemah ke bahasa Arab pula, orang Arab kata tak boleh guna ana, kena guna huruf ya. Huruf ya itu ialah satu patah perkataan. Terjemahannya ialah aku. Terjemahannya ialah aku. Baik, walaupun ya tu dia bersambung, tapi ya tu dianggap satu patah perkataan. Kalau bahasa Inggeris, my ni dia asing dengan perkataan Lord ni. My ni dia asing. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huruf ya tu dia mesti bersambung. Walaupun dia bersambung, dia adalah satu patah perkataan. Terjemahannya ialah saya, atau aku, atau teman, atau kawan, atau ambo, atau apa-apalah perkataan
yang sama erti dengannya. Baik, mudah-mudahan jelas tuan-tuan dan puan-puan. Setakat itu saja seberingkas tentang ganti nama diri aku. Dia ada perbahasan lain, nanti kita akan bincangkan dalam video yang berikutnya, insya-Allah. Baik, sebelum mengakhiri, saya ingin ulang sekali lagi tentang kelas yang kita akan buat pada bulan 9 nanti. Kelas ini ada iuran RM60 sebulan, tapi percuma untuk pelajar bawah 21 tahun. Kalau ada anak-anak nak belajar bahasa Arab, bolehlah suruh mereka join kelas ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semoga kelas ini bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.